kursi duduk. Oh, kata bagus hari ni, kata ni. Kita datang orang umum. Bagus. Oh, saya bagus. Nak makan dah kita ni. Dia kata silakan ustaz. Baru saya nak makan, dia pun umum pula. Umum nama kita pula. Apa benda baru nak makan umum pula dah. Kan? Umum suruh buat benda. Umumkan. Apa tu? Dia sebut nama kita, dipersilakan pada Ustaz Nazri naik ke pentas untuk upacara merenjis tepung tawa. Aduh, kacau kata. Kata hari ni kena jerat ke benda ni. Kata habis hari ni, kata ni. Saya pun tak tahu nak buat benda dah. Tak ada selera, habis dah. Hilang dah selera tu, nak makan dah tadi. Tapi kena macam tu, hilang selera, tuan-tuan. Saya pun tengok, ni jemputan orang ni. Nak naik tak? Naik. Oh, naik. Dengan jubah-jubah. Saya jubah hitam masa tu. Pergi naik. Pergi naik, saya bersalam dengan pengantin lelaki lah. Pengantin perempuan, kalau dia tu isteri kita, kita bersalam. Tapi dengan sebab dia isteri orang, saya pun tak bersalam lah. Saya pun naik situ, tengok-tengok ada pembesar suara. Pembesar suara yang tanpa wayar ni. Ada kan yang guna tanpa wayar tu. Saya pun tengok situ, saya pun ambil, saya baca doa lah. Dia jemput naik ke pentas, suruh merenjih tepung tawa. Kita naik buat benda, baca doa. Saya baca doa hidayah, baca doa hak Nabi ajar pada kita. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yasma'un. Saya tambah, wahdi qaumana fa innahum la yashkurun, wahdi qaumana fa innahum la yaqilun, wahdi qaumana fa innahum la yasma'un. Panjang. Lepas tu saya terjemah pula. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepadaku dan kaumku. Bagi hidayah. Sesungguhnya mereka ni tidak mendengar. Sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka ini tidak bersyukur. Sesungguhnya mereka ini macam-macam. Sebutlah ke, terjemah balik lah. Lepas pada tu DJ tahu tak jadi macam mana? DJ hilang idea, tuan-tuan. Kita turun je daripada petah. Habis doa, turun pada petah. DJ tak tahu nak pulah lagu mana dah. Habis lagu, tuan-tuan, kena doa macam tu. Lala sekali, ayah pengantin pun datang tempat saya, minta maaf ustaz, Allah ni budak-budak lah punya kerja ni, saya bukan nak sangat. Tadi okey je, kena macam tu baru dia rasa lain. Dia kata minta maaf lah ustaz, saya pun bukan apa-apa. Budak-budak ni dia kata bukan selalu, sekali-sekala je. Ni tuan-tuan, benda hak sekali-sekala ni lah yang kadang-kadang kita terpaksa gadai prinsip kita. Mak ayah kaki masjid dah, tapi dengan sebab anak kita, amanah kita, kadang-kadang sehari kita langgar hukum Allah Ta'ala, buat benda-benda bercanggah dengan syariat masa tu. Ada juga sini tak ada, insya-Allah. Saya tak tahu orang sini. Sini insya-Allah bagus bagus. Jadi macam tu. Ayah dia pergi minta maaf dengan saya. Kata tak apa, tak ada masalah, biasalah anak-anak kan. Main angin lah kita ya. Kata jom duduk makan sekali. Baru selera balik. Selera balik lepas tu, tuan-tuan. Selera balik. Ni. Dia tunggu kita, tak tunggu orang lain. Lagu pun tak bunyi dah. Tak ada siapa minta lagu pada tu. DJ pun senyap. Kata penat macam ni, kata. Lepas tu saya makan cepat lah, takut ganggu majlis orang. Takut dengan sebab ada kita ni terbantu apa ni upacara-upacara yang telah digariskan. Saya makan cepat-cepat, saya pun minta diri lah. Pergilah. Saya tak tahu lepas pada tu apa benda hak berlaku, wallahu a'lam lah. Yang penting depan kita dah buat, pada kita terbaik lah kita buat tu dengan kemampuan yang ada pada kita. Tuan-tuan hak nak jemput saya buat tepung tawa ke benda akan datang, boleh silakan. Boleh. Saya buat macam tu juga. Buat kita balik baca doa macam tu, guna pembesar suara, bagi ramai-ramai baca, kita terjemah. Dia kecut perut masa tu, tuan-tuan. Bagus jemput apa ni. Jemputlah ustaz mana-mana pun, tuan-tuan. Tapi saya pernah buat macam tu, saya bagi tahu. Lepas pada tu tak jemput dah, tuan-tuan. Dia tahu dah ni tak boleh jadi macam ni. Buat rosak majlis ni. Kita tengok. Dan ada kalanya menjauhkan yang demikian menjadi maksiat lagi haram, jika menyakiti hati mereka atau hati mereka menjadi liar. Kalau jemputan orang soleh, tak ada maksiat lah orang soleh ni. Majlis orang baik-baik, orang beriman, tiba-tiba kita tak pergi, putus silaturahim, hukumnya haram. Kerana benda? Kerana menyakiti hati mereka
ataupun hati mereka menjadi liar. Jadi liar hati je. Dia pandang lain pada kita bahawa dia ni tak boleh pakai ni, jemput tak datang ni. Tak boleh macam tu. Kena jaga. Lebih-lebih lagi melibatkan orang-orang yang orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana menjauhkan yang demikian adalah jahat sangka kepada orang yang soleh. Bila mana kita jauh tak pergi program dia orang ni dia panggil buruk sangka. Tak boleh kita buruk sangka pada orang. Dan yang demikian itu derhaka seperti firman Allah Ta'ala. Bila mana kita buruk sangka pada orang soleh, maka tu dipanggil derhaka. Firman Allah Ta'ala, inna ba'daz zanni ism. Inna ba'daz zanni ism. Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya bahawa setengah sangkaan terhadap manusia adalah dosa. Bila mana kita bersangka buruk pada orang, dosa kita. Sebab tu kita kena pergi juga. Kalau ada berlaku apa-apa, makan cepat-cepat balik. Sebab tu ulama ada berselisih pendapat dalam bab ni. Silaturahim dengan program tu ada benda hak bercanggah dengan syariat. Nak jaga silaturahim pun kena jaga. Hubungan kita kena jaga, tapi pergi-pergi ada program maksiat. Macam mana? Bagi orang yang warak, bila mana bertemu dengan benda ni tak bergirah. Tapi bagi label kita orang awam macam kita ni, pergilah, saya showkan. Pergi macam mana? Pergi bukan reda dengan maksiat. Jangan kita pula tukang minta lagu, minta lagi selagu, nampak selera makan ni. Kita pula lebih-lebih. Kita pergi makan, laju-laju, dah baliklah. Sambil-sambil tu kita tidak reda sedikit pun dengan maksiat yang sedang berlaku pada kita. Pergi tu tujuan silaturahim semata-mata, bukan meredai maksiat. Lepas tu balik macam tu. Tapi kalau suruh baca doa, buat macam tadilah. Buat saya buat tadi. Doa hidayah, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kepada semua rakan taulan, kedua-dua mempelai, pada pihak lelaki, pada pihak perempuan, tetamu-tetamu jemputan, taufik dan hidayah. Kita berdoa lah. Kena macam tu. Kita tengok lagi. Seterusnya yang ketiga. Hak yang ketiga, engkau mengetahui orang itu masyhur dengan kezaliman. Hak ni kalau tadi tahu orang soleh, hak ni pula ni masyhur dengan kezaliman. Dan masyhur berjual beli dengan riba, hingga engkau mengetahui bahawa segala harta benda mereka itu haram, atau kebanyakannya haram, seperti kebanyakan orang yang zalim. Kita kenal dia ni orang yang zalim. Zalim dia pula terkenal, bukan kita seorang kenal, semua orang kenal. Zahirnya kita dah nampak dia ni berurusan dengan urusan jual beli yang tidak syar'i, kaedah riba, ada terlibat dengan unsur-unsur riswah, libat dengan unsur gharar, penipuan dan seumpamanya lah. Kalau dah yakin macam tu, dah jelas macam tu, maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Hak ni hak jelas, confirm ketika itu, maka haram kita makan harta pemberian mereka itu. Takut-takut yang dia bagi pada kita tu memang daripada sumber haram. Pasal ghalib gerak kerja dia semua benda-benda haram. Tapi kalau ada belah bagi, walaupun dia ada terlibat dengan riba, tapi adalah hasil masuk daripada sumber yang halal. Itu tak apa gitu. Boleh kita ihtimam, boleh pada kita menyangkakan hak kita, dia hidang pada kita kan itu daripada sumber halal, boleh lagi. Tapi yang ni jelas kehidupan hariannya terlibat dengan kezaliman, terlibat dengan sumber-sumber yang haram secara jelas dalam masyarakat, maka hukumnya haram ketika itu kita makan, kita terima makan minum daripada orang seumpama ini. Ini kira jelas. Seterusnya yang keempat ni lain kali cerita aku. Tak boleh banyak-banyak. 3 lagi ada ni. Hak yang ketiga, yang keempat, kelima dan keenam kita cerita bulan depan. Kalau panjang umur lah. Kalau tak panjang umur, habis lah kita setakat ni.
Okey, habis. Cukuplah sekadar tu tuan. Ada silakan. Nisfu Sya'ban. Okey, benda ni benda khilafiyah tuan-tuan. Sambutan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni. Benda ni benda khilafiyah tuan-tuan. Nak sambut tak apa. Kalau sambut buat macam mana? Baca Yasin kan? Oh, baca Yasin berapa kali? 3 kali. Tak boleh baca sekali ya? Suruh baca 3 kali tu tak ada hadis tuan-tuan. Tak ada hadis. Cuma kemuliaan malam tersebut tu secara umumnya suruh pertingkatkan amal ibadah adalah seruan ke arah tersebut. Tapi tentukan suruh baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban itu dengan 3 kali Yasin. Niat yang pertama niat panjang umur, niat yang kedua murah rezeki, niat yang ketiga ditetapkan iman. Ada hadis tak ni? Tak ada hadis. Tapi ada larangan tak? Ada larangan? Pernah jumpa larangan? Tak ada juga larangan. Maknanya siapa nak buat, tak ada siapa yang tak nak buat, jangan marah orang buat. Pasal benda ni benda khilaf. Benda khilafiyah. Ada kebaikan tak kita buat tu? Ada baik kan? Baca Yasin baik buruk? Baik baca Yasin ni. Dalil secara umum ada tak? Ada. Nabi suruh baca Quran ada tak secara umum? Tak kira malam apa. Malam Jumaat ke, malam Sabtu ke, malam Khamis ke, tak kira. Malam apa? Nisfu Sya'ban ke, Lailatul Qadar ke, tak kira. Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi bagi tahu, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada kita pada hari kiamat nanti, akan bagi syafaat pada orang yang membacanya. Tak tentu malam nisfu Sya'ban ke, malam Jumaat ke, bacalah. Hak masalahnya hak tak baca tu. Mari malam Jumaat tak baca, malam Sabtu tak baca, seminggu tu lalu tak baca Quran. Ni tak nak petikai pula. Pelik masyarakat kita ni. Sebab tu pada saya lah, kita berlapang dada lah, kena ambil sikap berlapang dada dalam bab ni. Macam tahlil lah, tahlil. Siapa nak buat, buatlah. Siapa tak nak buat, tak ada masalah. Pasal bendanya tak ada perintah dan tidak ada larangan. Tapi kalau kita nak buat, jangan anggap ini sebagai sunnah yang khusus pada pengamalan tersebut. Ingat kalau kita nak baca Yasin malam nisfu Sya'ban 3 kali itu, jangan kita niat ianya sebagai amalan sunnah yang Nabi suruh. Jangan. Cuma kita kena iktikad macam mana? Baca Quran tadi perintah umum daripada Nabi ada tak? Ada. Daripada ayat Quran ada tak? Ada juga. Allah Ta'ala kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan buatlah benda-benda baik maka kamu akan berjaya. Baik tak baca Yasin itu? Baik tu. Boleh kumpul silaturahmi masyarakat. Malam lain tak datang tak apa, tapi jangan baca Yasin saja eloknya. Kena ada majlis gini juga, kena tebuk sikit sebanyak, kena titik sikit 2-3 titik. Berapa minit? Dalam 15 minit sambil-sambil baca Yasin itu, bagi pencerahan sikit banyak, berkaitan dengan tazkirah lah. Paling kurang kesempatan orang ramai itu dia datang nak baca Yasin, kita selit sikit dengan tazkirah. Moga-moga ada benda yang dia boleh buat balik. Boleh tak? Kena macam tu lah kita. Maknanya tak payah kita bergaduh panjang dalam bab ni. Benda-benda cabang ni tak payah kita besar-besarkan lah. Benda-benda macam ni nak buat tak nak buat sudah. Pada saya, kalau bertembung lah malam tersebut ada kuliah macam ni, malam tersebut ada juga nak baca Yasin, mana lebih aula? Kuliah macam ni lebih aula tuan-tuan. Dari segi sudut perintah, kuliah lebih aula daripada baca Yasin. Hukum tadi tuan-tuan berbeza ketika. Tapi apa salahnya tuan-tuan kalau ada masyarakat kita ni kata ustaz saya nak gini meraihkan masyarakat tuan-tuan dalam bab ni, tidak memberi kesalahan. Bahkan kita nak menyatukan masyarakat ni kena ada politik kemasyarakatan tuan-tuan. Jangan tegah dengan pendirian kita semata-mata dalam keadaan tidak meraihkan kata-kata masyarakat. Kena raih juga masyarakat. Kalau macam di masjid saya tu, malam Jumaat dulu baca Yasin street baca Yasin. Kita buat pelan-pelan.
Dulu 4 minggu malam Jumaat Pak Yasin dah. Lama kelamaan kita ambil 1. Tinggal berapa lagi? Tinggal 3. Kita isi dengan majlis ilmu. Lepas tu malam seterusnya malam Jumaat juga, giliran saya baca Yasin juga. Saya tafsir surah Yasin. Disambil-sambil baca Yasin, ramai ni datang ni. Ramai ni. Peluang masa tu saya fikir-fikir balik, kalau kita duk baca berpuluh tahun dah baca, tak tahu benda hok kita baca. Kita nak sebut balik apa benda hok kita baca. Lalu saya ulah balik sikit banyak. Kata bagus juga Ustaz. Boleh terima dah. Boleh terima rupa-rupanya. Maknanya kita nak meraihkan masyarakat. Bila mana malam Jumaat kita tafsir surah Yasin. Mana tak lagi jauh tu. Tak lagi jauh. Dalam sekali ada orang boleh terima. Dalam sekali sekarang ni daripada Yasin tiap-tiap malam Jumaat tinggal 1 malam je hok baca malam hok Yasin malam je. Semua malam-malam lain jadi kuliah, jadi majlis ilmu macam ni. Tak ada masalah. Maknanya kita tetap meraihkan masyarakat jugalah. Kena macam tu tuan-tuan. Tak boleh syadid sangat. Tak boleh tegah sangat. Kena pelan-pelan lah. Macam tarik rambut dalam tepung tadi lah. Jangan bagi putus rambut, jangan berselerok tepung. Kena macam tu. Boleh insya-Allah. Okey, habis. Cukup sekadar tu untuk malam ini. Kita sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum